Complete. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Farah Emilia binti Zakri, matrik nombor 268203. Hari ini kumpulan saya akan membentangkan iaitu pengurusan kualiti dalam organisasi. Industri makanan sinonim dengan berurusan produk yang sangat sensitif. Ini adalah kerana salah satu sebab utama di sebalik mengekalkan standard kualiti dan mematuhi keperluan kualiti yang penting untuk bermain dalam industri makanan. Apabila bercakap dengan tentang barangan makanan, kebanyakannya kita cenderung untuk membeli jenama yang sama yang dianggap berkualiti baik. Oleh itu, kawalan kualiti adalah langkah yang sangat diperlukan dalam produk makanan, bertujuan untuk mengenal pasti dan membetulkan kecacatan pada produk siap. Dalam kajian ini, kami telah memilih sebuah syarikat pemprosesan makanan yang dikenali sebagai Ramli Food Processing Sdn Bhd atau dahulunya dikenali sebagai Beker Ramli Mukni Sdn Bhd. Syarikat Ramli diasaskan oleh dua pasukan suami isteri iaitu Datuk Dr. Haji Ramli Mukni dan Datin Hajah Shalasiah Abdul Manap. Di atas landasan mulia bagi menghasilkan produk yang halal, bersih dan berkualiti. Syarikat ini terletak di Taman Perindustrian PKS Mukin Batu, Kuala Lumpur dengan menghasilkan pelbagai jenis kategori makanan, di antaranya ialah burger, koktail, nugget, ayam berperisa dan lain-lain lagi. Masalah pengurusan kualiti. Dari segi peningkatan kualiti, TQM sentiasa menekankan proses penambahbaikan secara berterusan yang melibatkan seluruh organisasi dari segala sumber dan kekuatan dalam organisasi. TQM sentiasa memberi perhatian kepada aspek pengawalan kos kualiti dan juga kos kualiti tidak berbeza dengan kos yang lain, ianya termasuk seperti kos penyelenggaraan, projek, pengeluaran, kos jualan dan kos aktiviti lain. Oleh itu, masalah yang dikenal pasti dalam syarikat Ramli Burger adalah berkaitan dengan kos kualiti yang berlaku di syarikat ini. Dalam mencapai kejayaan dan bertahan dalam perniagaan yang sangat kompetitif, kos kualiti harus disepadukan ke dalam semua usahanya bagi menghalang kualiti yang kurang baik. Syarikat Ramli Burger juga cuba memberikan penambahbaikan dari masa ke semasa agar kos kualiti dalam syarikat dapat membangun dengan lebih baik. Terdapat 4 jenis kos kualiti iaitu kos pencegahan, kos penilaian, kegagalan dalaman dan kegagalan luaran. Yang pertama, kos pencegahan. Kos pencegahan ditanggung untuk mencegah atau mengelakkan masalah kualiti dari terus berlaku. Selalunya, kos ini dikaitkan dengan reka bentuk, pelaksanaan dan penyelenggaraan sistem pengurusan kualiti. Ia juga dirancang dan ditanggung sebelum berlakunya operasi sebenar. Yang kedua, kos penilaian. Kos penilaian dikaitkan dengan aktiviti pengurusan dan pemantauan berkaitan dengan kualiti. Kos ini berkaitan dengan penilaian pembekal dan pelanggan terhadap bahan proses produk dan perkhidmatan yang dibeli bagi memastikan ianya mematuhi spesifikasi, dan ianya termasuk pengesahan, audit kualiti dan juga penarafan pembekal. Kegagalan dalaman ditanggung dalam membaiki kecacatan yang dijumpai sebelum produk atau perkhidmatan yang diberikan dihantar kepada pelanggan. Kos ini terhasil apabila hasil kerja tidak mencapai standard yang ditetapkan dan dikesan sebelum ianya dipindah kepada pelanggan. Akhir sekali, kos luaran. Kos luaran ditanggung bagi membetulkan kesilapan dan juga kecacatan yang ditemui oleh pelanggan. Kos ini berlaku apabila produk perkhidmatan telah gagal mencapai standard kualiti reka bentuk sehingga berjaya dipindahkan kepada pelanggan. Hasil ini memberi kesan yang buruk kepada syarikat kerana ianya melibatkan pengeluaran kos yang tidak sepatutnya dan memerlukan proses pergantian ataupun tuntutan jaminan terhadap produk tersebut. Pada yang sama, ianya membawa kepada kos tersembunyi seperti kos
pengangkutan ulang alik semasa proses mengambil barang tersebut atau pemberian sagu hati kepada pelanggan di atas tanda maaf, di atas kecuaian dan lain-lain lagi. Saya Muhammad Syazwan Bedizan, nombor ID 26760. Poin saya adalah syarikat penandaan arah sesuai untuk meningkatkan kualiti dah. So syarikat yang sesuai bagi kita boleh mengambil penandaan aras untuk Ramli Burger adalah Ibrahim, kerana dia pun adalah sektor permakanan. Apa yang key penting yang saya ambil daripada syarikat ini adalah pertama, jaminan kualiti lah. Produk kami, mereka terjamin kualitinya, mereka ada penilaian fizikal, maksudnya tata bahasa, pencetakan, juga ada analisa kimia, ada pH, garam, jualan pekerja untuk memastikan sistem produk, dan dia ada analisis mikrobiologi untuk jumlah kiraan plat, yeast dan acuan. Semua produk Ibrahim ni diuji ketat oleh Australian Quality Inspection Service. Tu. Kedua adalah penyelidikan dan pembangunan. So Ibrahim ni banyak membangunkan banyak belanja kepada penyelidikan dan pembangunan lah. Keupayaan pembangunan dia ni terletak pada komitmennya terhadap penyelidikan dan pembangunan, terutama dipacu oleh pasaran, penyelidikan pasaran dan teknikal yang berterusan dijalankan pada setiap peringkat penggunaan produk untuk memastikan pilihan pelanggan. Poin kedua, proses kami yang unik. So sistem data bukan saja dia ada sistem yang sangat unik, data menyediakan jumlah komposisi mula mencecah berjuta kantung sebulan, tapi juga memberi diwana keupayaan dan flexibility untuk hasilkan rangkaian menu dengan sangat luas. Okay. Ini pandang arah yang apa yang akan digunakan lah. So macam apa kita cadang kepada supaya kita nilai Ramli Burger tu, mungkin pihak Ramli Burger perlu mendapat tambahan lagi, ataupun perlu ada CJ pengurusan kualiti ISO 2200 dash 2005 ataupun dash 901 dash 2008. Saya kira perlu ada pengurusan kualiti tersebut. Yang kedua, mendapatkan CJ makanan antarabangsa macam tadi Australia certificate, Amerika certificate. Itu akan meningkatkan lagi dia punya peluang untuk dia punya pasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurul Anwar bin Ghazali, nombor matrik 267488. Okey. Kesimpulan bagi tugasan kami ini, syarikat Ramli Burger Sdn Bhd sebagai salah satu syarikat untuk pengeluaran produk atau barangan yang halal, so sudah pastinya dia banyak halangan ataupun kekangan daripada sudut untuk pemastian mengikut spek yang ditetapkan, dan pengeluaran produk akan dipantau oleh pihak berkuasa. Contohnya di Malaysia kita ada JAKIM atau Jabatan Kebangsaan Islam Malaysia yang akan memantau pada setiap produk tu sama ada memenuhi syarat-syarat ataupun spek yang telah ditetapkan oleh mereka sebelum keluar ke pasaran. Jadinya setiap penanda aras yang telah ditetapkan sebagai prosedur lengkap bagi memproses produk mengikut tahap dan kaedah yang bertetapan dalam yang telah dibuat. Ini dapat menyelesaikan masalah kualiti untuk produk keluaran syarikat Ramli Burger Sdn Bhd. Dan perkara ini jelasnya amat membantu dalam pengurusan kualiti yang cekap. Justru itu, dengan penetapan tanda aras akan memberi kesan yang positif pada permintaan di pasaran dalaman ataupun pasaran luar. Kerana dengan adanya penanda aras ini, pelanggan akan lebih merasa yakin dengan untuk menggunakan produk-produk yang telah dikeluarkan oleh syarikat Ramli Sdn Bhd. Selanjutnya, keberkesanan penetapan kualiti yang baik oleh pihak syarikat juga akan memudahkan lagi syarikat Ramli Burger Sdn Bhd ini untuk mengembangkan seantero lah, ataupun ke pasaran yang keluar luar daripada Malaysia. Contohnya kita ada negara jiran seperti Indonesia, Singapura, Thailand dan juga negara-negara Asia yang mana kita tahu banyak juga yang masyarakatnya adalah terdiri pada masyarakat Muslim yang mementingkan tahap produk halal yang dikeluarkan oleh pihak syarikat.
aplikasi alat kualiti menjadikan penetapan mengikut tanda aras bukan sahaja dia membantu untuk menyelesaikan masalah dan secara keseluruhannya serta membantu syarikat ni lebih maju dan lebih diyakini oleh pihak pelanggan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.